Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam minggu yang ketujuh ini. Untuk makluman hadirin hadirat pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan meneruskan kita punya topik perbincangan, iaitu topik yang keempat insya-Allah pada hari ini. Dan saya harap semua dapat meneruskan kita punya perkuliahan seperti pada biasa insya-Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dan kita telah menyentuh beberapa perkara dalam masyarakat kepelbagaian tersebut, okey, dan komponen-komponen etika dan peradaban yang mana kita telah bincangkan pada pertemuan sebelum ini. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita pada tajuk yang berikutnya, iaitu pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban. So, kalau kita perhatikan tajuk ini dia lebih memfokuskan ke dalam negara Malaysia. Okey, yang mana bagaimana kesepaduan itu wujud Baik. Kita tengok hasil pembelajaran dan objektif apa yang kita nak capai dalam pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah hasil pembelajaran kita akan memperolehi proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. So bagaimana proses pemantapan itu berlaku dan seterusnya bagaimana kita dapat mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. So ini adalah hasil pembelajaran. Manakala objektif utama pertemuan kita pada kali ini adalah untuk semua pelajar dapat memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. So macam mana dalam keadaan negara Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk, okey, pelbagai bangsa, pelbagai identiti, pelbagai budaya. So kita akan tengok bagaimana proses pemantapan kesepaduan nasional itu berlaku. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian So kita tengok sedikit sinopsis tajuk 4 ini ataupun topik 4 ini So kalau kita perhatikan, kepelbagaian menimbulkan pelbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti Malaysia. So kita dah tengok pada pertemuan yang lepas. Ada kepelbagaian, Cina dia ada dia punya budaya, dia ada dia punya prinsip, okey. Begitu juga India, begitu juga Melayu itu sendiri, okey. So cabaran itu banyak. Bagaimana kita nak berhadapan dengan ethnocentrism, okey, yang mana sebahagian ataupun kebanyakan etnik-etnik ini meletakkan budaya mereka yang terbaik, okey. So kita akan ataupun kita telah pun melihat cabaran-cabaran tersebut pada pertemuan yang lalu Dan setiap komuniti mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza dan terjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. So ada adat, ada tradisi masing-masing, kepercayaan masing-masing, okey. Dan walau bagaimanapun kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia lah, yang mana perlu kepada berkongsi persamaan dan juga perlu kepada mencari titik pertemuan itu. So kalau masing-masing nak mendahulukan kepercayaan budaya masing-masing, so tanpa memikirkan etnik yang lain, so dia akan menimbulkan perpecahan lah. Okey, baik. So bagaimana kesepaduan ini boleh berlaku Kesepaduan ini boleh berlaku apabila wujudnya kesediaan tawar-menawar, berunding, so melakukan mediasi yang mana bila perkara-perkara ini boleh dilakukan, ia boleh membawa kepada keamanan, kestabilan, keharmonian So kalau kita perhatikan perkara ini terus berkekalan sehingga ke hari ini kita hidup dalam keadaan aman, alhamdulillah. Tidak ada orang kata
perkauman punya pergaduhan atas faktor perkauman itu alhamdulillah masih boleh dikekang walaupun ada bau-bau yang mungkin boleh mewujudkan pertentangan perkauman itu. Okey, tetapi dapat diatasi, okey, melalui proses tawar-menawar, perundingan dan sebagainya. Jadi inilah kesepaduan nasional yang telah wujud yang telah didukung dijaga dan kita mesti terus mantapkan dia. Jadi kalau kita perhatikan roh utama subjek ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan kesepaduan nasional ini dimantapkan. So kalaulah kita tidak faham dan tidak jelas, kita masih ada semangat ethnocentrism yang Ustaz sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, ia akan membawa kepada perpecahan, pergaduhan, ketidakstabilan, bukan saja ekonomi, ketidakstabilan banyak perkara sosial dan sebagainya. Baik. So kalau kita perhatikan bagaimana kesepaduan nasional ini berlaku, ia dilaksanakan melalui 3 rangkaian proses yang bergerak serentak sebenarnya. Okey, yang dipacu oleh 3 motivasi iaitu perpaduan yang diidamkan. So kita semua mengidamkan perpaduan sebenarnya. So itulah motivasi yang boleh membawa kepada kita untuk bersepadu, okey, secara nasional. Baik, yang kedua kesepaduan yang dicapai, okey, dan penyatu paduan yang diusahakan. Kita akan tengok nanti satu persatu insya-Allah. Baik. So kalau kita perhatikan ada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses menjamin kesepaduan nasional ini, antaranya adalah IPNAS iaitu Indeks Perpaduan Nasional yang mana dia adalah satu usaha yang serius dalam melihat ataupun memantau pemantapan persepaduan ataupun kesepaduan nasional ini. Baik, kalau kita tengok ini antara tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan pada pertemuan hari ini insya-Allah, yang mana perpaduan matlamat yang diidamkan. So kita akan tengok sedikit sudut. Mungkin ada sedikit susu galur sejarah kita akan tengok. So kesepaduan iaitu tahap yang dicapai, dan yang ketiga penyatu paduan iaitu proses diusahakan. Okey. Baik. So kita tengok satu persatu insya-Allah. 3 lapisan perpaduan, okey, yang mana kita tengok perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Okey, semua berasas daripada kata akar yang sama iaitu padu. So semua peringkat-peringkat ini ada perbahasan dia tersendiri yang mana kita akan cuba hadamkan insya-Allah. Baik. So perpaduan ini apa? Merupakan matlamat akhir sebuah negara yang berbilang etnik. Okey. Manakala kesepaduan ialah keadaan yang aman, stabil, makmur, sejahtera, tetapi mengakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial. So Ustaz dah pernah sentuh sebelum ini, saya dah pernah sentuh apa itu defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat, dan insya-Allah sedepan ni kita akan tengok punca-punca ataupun perkara yang menjadi trigger dalam defisit sosial ini. Baik. Manakala penyatu paduan adalah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial, berwahanakan tapak integrasi yang berprinsip tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Baik. So kalau kita tengok ini adalah 3 kata keramat yang mana saya tak perlu huraikan dengan secara lebih mendalam. Yang paling penting kita dah faham apa itu sebenarnya perpaduan, kesepaduan, apa yang nak dibawa sebenarnya, apa yang nak dibincangkan sebenarnya, kan? Sebab seolah-olah ketiga perkataan tersebut membawa kepada satu maksud iaitu sepadulah. Okey. Baik. So kita tengok satu persatu. So kalau kita tengok daripada kesatuan kepada perpaduan. Okey, so bagaimana proses mencari kesatuan itu? Okey, so daripada kesatuan dia mewujudkan kepada pembinaan kesatuan berterusan. Okey, sehinggalah berlaku 13 Mei 1969 kesatuan yang selama ni wujud maka pecah berderai. Okey,
disebabkan ketidakseimbangan ekonomi pada ketika itu, dominasi ekonomi pada ketika itu. Okey, dan kalau kita perhatikan kesan 13 Mei itu amat besar. Okey, yang mana wujudnya DEB ataupun Dasar Ekonomi Baru. So kita pernah dah sentuh pada pertemuan kita yang lalu. Dan seterusnya rancangan Malaysia kedua pada 1971. So pada ketika itulah penggunaan istilah perpaduan diperkenalkan dan digunakan. Dan wujudnya perpaduan dalam kepelbagaian. So yang mengimbangi ataupun yang memantau proses perpaduan ini adalah IPNAS tersebutlah. Okey. So dilihat, dinilai, so diadun semula sekiranya ada kemungkinan-kemungkinan yang perpaduan ini akan berpecah dan sebagainya. Ya. Baik. So kalau kita tengok inilah pengalaman Malaysia yang mana kalau kita perhatikan kesatuan ni secara umumnya boleh saya beri adalah kesatuan dalam etnik masing-masing sebenarnya. Okey. So bila etnik memang dah bagus pada ketika itu di sudut kesatuan mereka, cumanya belum ada perpaduan. Semua etnik-etnik tersebut belum ada kesepaduan ataupun perpaduan pada ketika itu. Secara mudah bahasa yang boleh saya sharekan lah untuk pelajar-pelajar sekalian jelas insya-Allah. Baik. So adakah kesatuan itu hanya etnik? Tidak juga. Kalau kita perhatikan sebenarnya sebelum 13 Mei pun ada sudah antara etnik ini bergabung, kenal mengenali, kan? Apa ni, mutu, pergi beli dekat kedai asing, itu semua biasa. Kan? Tidaklah sampai tahap dipulaukan dan sebagainya. Kan? Cumanya bila berlakunya ketidakseimbangan ekonomi yang apa ni, jurang yang amat besar itu, maka berlakulah peristiwa 13 Mei 1969. So wujud isu-isu perkauman dan sebagainya. Ya. Baik. So kita tengok sejarah mencari kesatuan ni bagaimana. So Malaya, okey, ibarat sebuah jigsaw puzzle lah. So jigsaw puzzle seperti mana gambar bendera di sebelah kamu itu. So tengok dekat situ negeri-negeri dalam Malaya ni ada negeri bersekutu lah, negeri selat lah, kan. So ini semua kamu boleh rujuk dalam sejarah bagaimana negeri yang bersekutu ini, negeri tidak bersekutu yang nak menjadikan British sebagai penasihat, kan, bukan penasihat. Okey, negara selat bagaimana sejarahnya, kan. So Francis Light dan sebagainya bila datang ke Pulau Pinang. Okey. So ini semua sejarah-sejarah yang perlu kamu baca, okey, dan semak semulalah. Okey. So daripada perpecahan ataupun beberapa negeri-negeri yang berbeza-beza ini, maka terbentuklah satu cadangan, iaitu Melayu Union, yang mana cadangan tersebut juga ditentang dan dimansuhkan sehinggalah wujud pada Persekutuan Tanah Melayu 1948 semua negeri di Malaya so pada ketika itu bersepakat dan pada tahun 1957 itu merupakan mercu kesatuan lah. Okey, mercu kesatuan yang mana semua bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Itu pun mesti mengikut rules yang diletakkan oleh pihak penjajah lah. Kan? Baik. So pada 1963 keluasan kesatuan itu berlaku, iaitu Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Singapura itu bersatu. Baik. Ini sejarah secara ringkas, saya tak nak uraikan panjang lebar. Okey. So bagaimana pembinaan kesatuan itu berlaku. Kalau kita tengok tapak utama membina kesatuan adalah melalui integrasi lah. Okey, integrate. Baik. Integrasi ni dia adalah ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia lah. So etnik,
agama, politik, NGO, masyarakat sivil. So kalau kita tengok Communities Liaison Committee ni pada tahun 1949 diwujudkan. Okey. Yang ni komuniti perhubungan antara kaum lah sebenarnya. So masing-masing pemimpin-pemimpin elit setiap kaum ini berkumpul, berbincang, lalu wujudlah penubuhan parti politik. So coalition punya konsep. So 19 pada tahun 1946, 1952 berlakunya 1952 pilihan raya. So wujudlah parti-parti yang pelbagai pada ketika itu. Dan setelah menangnya mereka ini, maka mereka membuat rancangan pembangunan 5 tahun. So wujudlah Perlembagaan 1957. Antara simbol dan struktur kesatuan, yang mana apa benda simbol yang melambangkan kesatuan pada ketika itu, yang mana lambang kesatuan pada ketika itu dan hari ini pun sama sebenarnya, iaitu yang di Pertuan Agong, bendera Malaysia itu sendiri, lagu negaraku, dasar-dasar yang dilakukan, iaitu dasar kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan. Dan inilah simbol kesatuan sebenarnya, yang mana melalui simbol-simbol inilah kesatuan itu wujud. Baik. Kita masih dalam perbahasan kesatuan sebenarnya. Baik. So semua kesatuan ataupun simbol-simbol ini walaupun telah wujud, dia runtuh, dia runtuh seketika pada 13 Mei. Kesatuan yang wujud ini runtuh pada 13 Mei. So tiba-tiba berlaku perubahan ungkapan dan haluan negara. Perpaduan menggantikan perkataan kesatuan. So yang mana sebelum ni kesatuan yang digunakan pakai tidak lagi digunakan, melainkan perpaduan. Kesatuan dalam kepelbagaian tidak digunakan lagi. Perpaduan dalam kepelbagaian digunakan. So pada rancangan Malaysia kedua, so berlakulah istilah ataupun penggunaan perpaduan itu digunakan. Tidak lagi kesatuan tetapi perpaduan. So kita nak padu So kita tak nak satu saja, kita nak padu So semua gabungan itu dipadukan. Kalau kesatuan ni hanya gabungan-gabungan kecil disatukan So secara mudah fahamnya begitulah, yang mungkin boleh memudahkan kefahaman pelajar-pelajar sekalian. Baik. So sejak rancangan Malaysia kedua, so pada ketika itulah penyatuan sosial itu mula digemling untuk tujuan perpaduan itu terus berkembang mekar. Baik. So itu contoh gambaran buku rancangan Malaysia kedua. So ada sedikit huraian strategi pembangunan baru bagaimana So dia dibentuk ni untuk apa Rancangan Malaysia kedua ni berasaskan dasar ini dibentuk bagi memudahkan tercapainya matlamat negara ini. Ini tulisan lama ni, menitik beratkan kalau kamu tengok So apa lagi? Untuk ejaan untuk dan sebagainya Baik. So ini antara buku rancangan Malaysia kedua yang mana kita boleh tengok contohnya. So setelah berlakunya peristiwa 13 Mei itu, apa yang berlaku? Kalau kita perhatikan setelah 50 tahun bagaimana keadaan. Kita tengok So berlakulah perpaduan dalam kepelbagaian. So kalau kita tengok poin-poin di sini, tiada ukuran objektif dan serius. Dia masih lagi proses yang sedang berjalan. So kadang-kadang kalau kita perhatikan sehingga 2017, 18, 19, masih juga ada bunyi-bunyi tu
yang mana resis dan sebagainya kan, hak Melayu yang dibunyi-bunyikan lagi kan. So masih ada kan. So kalau kita tengok sekiranya kita semua tidak faham perpaduan yang ingin kita capai dalam kepelbagaian ini, maka kita akan boleh kita mungkin terikut rentak-rentak pihak yang ingin memecah belahkan perpaduan ini. So kita perlu faham dan kita perlu matang dalam bab ini. Baik. So kita tengok ukuran populis daripada cerita di media sosial ke kedai mamak ke halaman berita dunia. Okey, so ini antara perkara yang kalau kita perhatikan bila cerita-cerita banyak di media sosial, di kedai mamak, okey. So kalau kita perhatikan bagaimana ukuran populis itu berlaku, dia daripada hearsay lah. Okey. So kadang-kadang benda tu kalau kita perhatikan hari ni banyak dah golongan-golongan yang pakar dalam bidang statistik diorang terlibat dalam proses untuk melihat fakta yang sebenar. Okey. Kadang-kadang kita percaya media sosial lebih daripada berita yang ada lagi. Kan? So kalau kita perhatikan tanpa kesedaran dan ilmu, kita akan mudah terjebak dalam kancah perpecahan kali yang keberapa yang mungkin akan berlaku. So kalau kita bersifat matang dan kita faham konten apa yang kita pelajari pada hari ini, so kita akan sentiasa berhati-hati dan kita akan mengekalkan usaha untuk penyatu paduan itu. So kita akan mengelakkan sebarang konflik yang mungkin boleh berlaku perpecahan dan meruntuhkan negara yang kita cintai ini. Baik. So kalau kita tengok semenjak 13 Mei ni, penilaian secara umum hubungan etnik turun naik dalam keadaan stable tension. Seperti mana yang saya sebut pada pertemuan-pertemuan pada pilihan raya yang lalu pilihan raya yang lalu kalau kita perhatikan ada kes-kes perkauman yang masih dibunyikan. Okey, masih dibunyikan. Macam kes walaupun kes tersebut tak pasti betul atau tidak, macam kes azan di Penang tak dibenarkan, hakikatnya benda tu tipu saja. Tapi ada pihak-pihak yang mengutarakan perkara itu atas tujuan untuk menimbulkan spekulasi, ketegangan, provokasi. Sebab itulah kalau kamu perhatikan dalam isi ataupun perkara yang kelima ni stable tension, dia tegang tapi tenang. Sebenarnya kita buat dalam keadaan tegang. Kan? Cumanya kita masih tenang kemungkinan besar atas faktor-faktor seperti penguatkuasaan. Okey, seperti pihak-pihak kerajaan sebagai contoh cuba menghalang ataupun tidak membesar-besarkan perkara tersebut. Okey, dan inilah yang masih memberi jaminan kepada keamanan dan kestabilan politik dan ekonomi negara kita Baik. So setelah tidak ada satu badan pemantau semenjak 13 Mei 1969, maka pada 2017 telah wujud Indeks Perpaduan Nasional. Okey. So tujuan dia adalah untuk memantau lah bagaimana keadaan kestabilan perpaduan itu dalam negara kita. Penting sebenarnya perkara-perkara ini diorang kena ambil cakna yang mana dari sudut media sosial lah khususnya yang mana hari ni Twitter, Facebook, YouTube yang banyak orang kata apa konten-konten yang berada di dalamnya sebenarnya banyak mencabar kedaulatan negara. Mencabar kesepaduan, perpaduan negara. Kalau kamu pernah tengok ada seorang pemuda yang mana dia buat video
Dia tidak berada dalam Malaysia kan, dia buat daripada luar Malaysia. Saya tak nak sebutkan siapalah. Okey, so dia condemn, dia komen dan sebagainya. So itu adalah salah satu cabaran yang berlaku pada hari ini, ya. Dan banyak lagi lah sebenarnya yang terkini ada kes mengutuk, menghina sultan dan sebagainya, dan dia telah diambil tindakan. Okey. So ini semua perkara-perkara, data-data yang perlu diambil kira bagaimana cara untuk kita mengatasi perkara tersebut. Kalau kita tengok di negara China negara China dia menghalang untuk media sosial ini digunakan. Kan? Jadi atas tujuan apa sebenarnya? Untuk mengelakkan perkara-perkara tular inilah. Kan? Sebab WhatsApp, Twitter, Telegram, apa lagi semua media sosial ini, semua itu mudah untuk disebarkan sebarang propaganda, dakwah dan sebagainya. Baik. So, kesan daripada IPNAS ini, maka ia adalah satu usaha lah untuk mengukur tahap perpaduan dan juga kesatuan, tahap apa lagi, kesefahaman. Okey, jadi inilah fungsi IPNAS, dan kita harapkan IPNAS ini boleh terus cemerlang lah dalam pemantauan mereka, dan juga memberi solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan sebarang permasalahan yang mungkin memecah belahkan proses perpaduan yang kita idam-idamkan ini. Ya, baik. So kita tengok apa tujuan IPNAS ini? Menghasilkan satu indeks pengukuran nasional yang mana dapat menunjukkan satu tahap perpaduan dalam kepelbagaian ataupun diversity di dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey. So inilah tujuan pembangunan IPNAS. Okey. So mungkin nanti kita boleh masuk dalam laman web IPNAS dan kita boleh rujuk insya-Allah apa indeks yang mana telah dihasilkan oleh mereka, ataupun mungkin mereka masih lagi dalam proses, dan insya-Allah ini salah satulah cara dalam menjamin kesepaduan nasional insya-Allah, ya. Baik. So kita tengok motivasi. Okey, motivasi yang kita nak capai perpaduan nasional tersebut. Okey. So yang pertama sekali, perpaduan dia merupakan matlamat yang diidamkan. Ini adalah motivasi yang pertama sebenarnya. So kalau semua ada niat ataupun ada motivasi ini, maka tidak akan wujudlah masyarakat yang ingin melakukan provokasi, propaganda ataupun perkara-perkara negatif yang lain. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dalam Islam sendiri pun innamal a'malu binniyat, betul tak? Kan? Sebenarnya setiap perbuatan tu berasas kepada niat. So kalau niat itu ada, maka perbuatan itu akan terlaksana. Tapi kalau niat awal pun tak ada, memang dia tak nak perpaduan. Memang dia tak suka. Dia ada semangat ethnocentrism tadi kan. Puak dia lah yang terbaik, puak dia lah yang bagus dan sebagainya, kan? Jadi di situlah berlakunya masalah, kan? Sebab tu pentingnya etnisiti tersebut, kekitaan kalau kita tengok. Baik. So kita tengok apa perkara yang boleh dapat kita fahami daripada motivasi yang pertama ini, iaitu matlamat yang diidamkan. So man la yarham la yurham. Okey, siapa tak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Okey. So kita kena fahamlah perkara ni. Kita kena ada dalam hati sanubari kita. Walaupun mereka berlainan bangsa, mereka tetap manusia. Mereka ada hak yang perlu kita iktiraf. Okey. Jadi betul lah kita belajar selama ni diorang ni adalah migran dan sebagainya. Kita adalah Melayu, kita adalah penduduk asal dan sebagainya. Tetapi kita kena faham bahawa kita adalah masyarakat majmuk yang telah Allah susun, takdirkan begini negara kita. Dan kita kena redha dan menerima dengan baik. Bukanlah kita menimbulkan spekulasi, menimbulkan permusuhan, tidak.
seandainya jiran kita itu berbangsa berbeza dengan kita, beragama berbeza dengan kita, kita harus mengiktiraf mereka sebagai penduduk dan juga masyarakat yang mempunyai hak yang sama sebagai ahli masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Ya, baik. Dan sekiranya perkara ini difahami dengan jelas dan berasaskan kepada niat kita juga sebenarnya, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita. Dan kita akan terus menjaga hubungan dengan baik. Okey, dan kesan daripada itu dia akan menghasilkan perpaduan. Baik. So kita tengok detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. So kalau kita tengok ada detik perpaduan, ada detik perbezaan. Apa benda ni Ustaz detik-detik? Yalah, ada masa yang boleh mewujudkan perpaduan, ada masa yang boleh mewujudkan perbezaan. Okey. So antara suasana yang sering dilihat menunjukkan munculnya detik perpaduan. Okey, bagaimana detik perpaduan ini muncul? Antaranya kalau kita tengok pergaulan di pasar. Kita pergi pasar betul? Kan? So kita nak beli santan. Santan kadang-kadang ada orang India yang jual. Kan? Majlis perkahwinan sebagai contoh kan. Acong ajak kita ajak Acong datang kenduri kahwin anak-anak kita. Kan? Sebab Acong ni duduk dalam kelompok masyarakat ataupun taman kita. Kan? So tempat makan. Kan? Siapa yang habis awal, dia nampak orang lain datang nak duduk sekali. So dia akan mewujudkan bibit-bibit perpaduan di situ. Okey. So sukan, okey, bencana kan. So kalau kita perhatikan bila banjir dan sebagainya, tidak adalah isu kau bangsa lain kau tak boleh terima bantuan ni. Tak ada kan. So inilah detik perpaduan. Okey. Tempat percutian sebagai contoh kan. So cuti umum pelbagai perayaan. Baru ni kita cuti Wesak. Kan Taipusam kan. Raya Cina kan. Negara paling banyak cuti negara Malaysia lah. Okey. Menonton filem di Pawagam sebagai contoh kan. So itu pun salah satu detik perpaduan. Baik. Apa yang boleh menimbulkan detik perpecahan pula kan, detik perbezaan ni kita akan tengok nanti ni saya bawakan gambar yang mana kita boleh tengok insya-Allah. Okey. Tengok atas dasar harimau Melaya kan, Malaya kan. So harimau Melaya ni dia boleh menyatukan antara semua kaum. Kan? Begitu juga kalau kita tengok Roshan melamar teman wanitanya, kan? Shina kan. Okey. So ni detik perpaduan contoh-contoh lah Okey, so isu vaksin sebagai contoh. Kan? COVID-19 baru-baru ni kan. So dia menimbulkan semangat perpaduan. Okey. So makan kan. Makan ni tak boleh nafi lah, nasi kandar lah. Kan, roti canai lah, nasi lemak lah, kan, tosai lah, kan. Ini semua adalah detik-detik perpaduan. Baik, di sini ada beberapa persoalan Apakah perkara yang membezakan antara anda dengan orang di sekeliling anda? So kamu boleh jawablah nanti. Okey, dalam Microsoft Teams, okey, dalam kelas kita pada minggu ini boleh jawab nanti. Dan adakah perbezaan-perbezaan ini menyukarkan kehidupan anda setiap hari? Okey. So boleh share, boleh tulis dan jawab nanti insya-Allah. Kenapa kita perlu kepada persoalan dan perbincangan ini Sebab bila kita tidak boleh menguruskan perbezaan, kita akan menjadi punca kepada perpecahan sebenarnya. Bila kita tidak boleh mengurus perbezaan, kita akan menjadi punca perpecahan. So bila kita tahu cara nak mengurus perbezaan dalam Islam dinamakan sebagai fiqh al-ikhtilaf. Okey, fiqh perbezaan. Okey, perbezaan dari sudut pandang pendapat, perbezaan dari sudut yang pelbagai lah. Okey, so macam mana kita nak menguruskan perbezaan itu? Kalau kita tak boleh menguruskan perbezaan, maka dia akan menyebabkan kita sebagai punca perpecahan ataupun orang yang tidak boleh menguruskan perbezaan itu sebagai punca perpecahan.
So bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang tidak boleh mengurus perbezaan pula? Kan? So boleh fikir dan bincangkan nanti insya-Allah. Dan seterusnya soalan yang berikutnya, cari dan bincang. Okey, detik perpaduan dan detik perbezaan mengenai perkara-perkara lain seperti apa? Sambutan perayaan. So kamu boleh buatlah kan. Sambutan perayaan ni apa yang detik-detik perpaduan, apa yang detik-detik perbezaan. Begitulah perkara-perkara yang lain ini. So kamu boleh jawab nanti insya-Allah dalam kelas kita insya-Allah. Baik. So kesepaduan realiti yang telah dikecapi. So kalau kita perhatikan motivasi yang berikutnya sehingga ke hari ini alhamdulillah bila kita melihat negara kita terpelihara daripada ancaman perkauman yang ketara, ada tu ada tapi tak ketara, betul tak? Kan? So alhamdulillah dengan peranan kerajaan, peranan penguatkuasa, so alhamdulillah ini juga sebenarnya motivasi untuk kita teruskan kesepaduan ini insya-Allah. Okey. Kita dah nampak dah, kita boleh pergi keluar. Kita tak perlu kena darurat pun, kan? So ordinary darurat tak boleh keluar kan sebab ada pergaduhan antara kaum, tidak berlaku dalam negara kita alhamdulillah. Jadi kita kena kekalkanlah, kan? Dan inilah motivasi kita untuk kita teruskan kesepaduan ini. Okey. Jadi kesepaduan nasional ini kita nak teruskan berdasarkan motivasi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan alhamdulillah kalau kita tengok betul lah di sudut ekonomi memang China sebagai juta menguasainya kan. Tapi alhamdulillah dalam kalangan Melayu Muslim pun ataupun masyarakat Islam pun tetap juga ada ruang di situ untuk terus berjaya dan menguasai ekonomi. Ya. Dan kita patut bersyukur sebenarnya dengan situasi yang ada pada ketika ini. Baik. So kesepaduan ini apa? Keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. So macam saya katakan tadi, bila ada Ibnas masih memantau, diorang mengeluarkan indeks, okey. Tapi dalam masa yang sama masih lagi terdapat perbezaan sebenarnya dalam bentuk defisit sosial ini. Okey, so nanti kita akan tengok apa itu defisit sosial sebenarnya. Defisit sosial ni maksudnya apa? Kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. So masih ada kekurangan. Okey. So kenapa ada kekurangan? Kerana jurang perbezaan persepsi dan pendapat. Okey, so persepsi dan pendapat ini berbeza. Ialah kenapa persepsi dan pendapat ini berbeza? Dia kembali kepada latar belakang pendidikan. Okey. So setiap individu dia berbeza di sudut pendidikan, suasana dan sebagainya. Kalaulah pendidikannya itu, suasananya itu memang terpelihara. Okey, dia dididik oleh ibu bapa yang memahami konsep kesepaduan. Ibu bapa dia memahami kenapa perlu menjaga kesepaduan. Maka dia akan mewariskan kepada anak-anak dia perkara yang sama. Kan? Bila anak dia tengok bangsa lain, kan? Mama, kenapa warna kulit orang tu dia gelap? Kan? Si ibu kata kerana dia adalah bangsa India. So bangsa India memang kulitnya gelap. Tetapi kita tidak boleh menghina, mengutuk dan sebagainya. Dia juga makhluk Tuhan. Okey. Dan kita perlu menghormati dia sebagai jiran tetangga kita, rakyat Malaysia. So itu ayat yang perlu diguna pakai oleh ibu dan ayah kepada anak-anak dia. Kan? So dalam bab ni penting kepada latar belakang sebenarnya dalam membentuk perpaduan ini. Kalau background family dia memang tidak mendidik dan tidak menjaga tentang perkara ini, maka persepsi dan perbezaan pendapat ini berlaku dalam keadaan yang tidak terkawal. Perbezaan
persepsi dan pendapat memang akan berlaku sentiasa sebenarnya. Okey, cuma bagaimana kaedah kita mengawalnya itu. Ya. Baik. So, contoh defisit sosial So, krisis ekonomi. Okey, so seperti mana yang saya sebut, krisis ekonomi, kita sekarang ni dihantui sebenarnya dengan isu krisis makanan yang mungkin akan berlaku pada tahun 2023. Disebabkan kita banyak mengambil makanan daripada negara luar. So negara-negara luar seperti India dan sebagainya pun dah mewar-warkan bahawa mereka tidak akan mengeksport makanan-makanan mentah mereka ke negara-negara luar. Okey, so kalau kita tengok krisis ekonomi pada hari ini agak merisaukan dengan inflasi yang meningkat. Okey, so bagi siapa yang membuat pinjaman ni kamu boleh tanya kepada ibu dan ayah kamu lah. So sekarang ni interest rate bagi yang pinjaman yang fleksi ni dia akan berubah. Okey. So bila berubah maka kadar pinjaman tu akan meningkat. Ini yang berlaku pada hari inilah. Okey. So yang kedua, kenyataan berbaur perkauman ataupun agama. Ini pun macam saya sebut pada awal tadilah. So kegagalan pembangunan. So hari ini isu rumah. Ramai orang tak boleh nak beli rumah. Okey. So kerajaan pun buatlah Prima contohnya sebelum ni kan. So ada lagi yang terkini yang diorang buat rumah untuk boleh dibeli oleh golongan-golongan yang B40 sebagai contoh. So rasuah, ni defisit sosial lah ni. Kan? Baik, takbir urus yang tidak berintegriti. So kalau kita perhatikan kekurangan dalam konteks sosial ini kan, apa kekurangan dalam konteks sosial? Rasuah kan. So takbir urus tidak berintegriti, ini semua adalah kekurangan-kekurangan yang berlaku dalam aspek sosial dalam negara kita yang menyebabkan berlakunya proses menyukarkan atau proses penyukaran penyatu paduan. Ialah sebab masing-masing menyalahkan masing-masing. Kan? So ini yang kita sedang hadapi pada hari ini, ya, pelajar-pelajar sekalian. Walau bagaimanapun, bagaimana kita berhadapan dengan perkara ini? Saya cerita kepada kamu semua adalah atas tujuan untuk kita sedar situasi yang berlaku pada hari ini dan bukanlah bertujuan untuk menanamkan kebencian atas apa yang berlaku, tetapi kita perlu berusaha bagaimana cara untuk membaiki situasi yang ada pada hari ini. Okey, kita membaiki dia. Sebab kalau kita tengok pepatah, nak membina sebenarnya bukannya satu benda yang mudah. Payah sebenarnya. Kita nak bina kesepaduan ni, kamu rasa mudah? Tidak, payah sebenarnya. Kan? Kita nak wujudkan orang kata apa? Asimilasi, amalgamasi contohnya kan. So bukan mudah kesefahaman antara kita pembesar-pembesar ataupun golongan-golongan elit setiap bangsa bersatu berbincang bertolak ansur dalam beberapa perkara. Bukan senang perkara tersebut. Kan? Payah. Tetapi nak meruntuhkan senang. Senang. Kan? Timbulkan kekeliruan, timbulkan kesalahfahaman, timbulkan beberapa perkara yang isu perkauman khususnya, maka dia akan runtuhlah perkara yang kita idam-idamkan itu, iaitu kesepaduan nasional itu. Ya. Jadi defisit sosial inilah yang menghantui kita sehingga ke hari ini. Okey, isu ethnicity sebagai contoh kan. So kalau kita tengok untuk kita nak menyatu padukan, masing-masing kita berbangga dengan kita punya budaya masing-masing, semangat kekitaan terhadap budaya, prinsip dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita tidak bersifat ethnocentrism. Okey, sama juga agama. Okey, ini saya tak nak huraikan panjanglah. Okey, kelas sosial sebagai contoh kan. Sekarang ni dah ada kan. M40, B40, T20 dan sebagainya. Kan, isu pendidikan,
okey, sekolah kebangsaan, okey, vernacular dan sebagainya, okey. So, ini semua punca-punca yang boleh berlakunya defisit sosial, defisit sosial. So, sebab tu hari ini kita kena sentiasa memahami apa perkara yang kita nak komen, okey. Bila kita nak komen satu perkara, kita kena faham dulu dia punya asas dia, fundamental dia. Okey, isu bahasa kan, penggunaan bahasa Melayu dan sebagainya. Nanti kita akan tengoklah beberapa keping gambar yang di-sharekan, yang akan di-sharekan insya-Allah selepas ini. Jurang generasi, golongan muda, golongan tua dan sebagainya. Okey, so pendekatan yang berbeza, isu gender, politik federalism. Politik federalism ni apa maksud dia? Okey, kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri. Okey, yang masing-masing ada bidang kuasa masing-masing. Okey, itu pun antara perkara yang boleh berlaku defisit sosial apabila kerajaan negeri tidak boleh bersatu dengan kerajaan pusat sebagai contoh, kan, macam pilihan raya baru-baru ni lah kan. So negeri tertentu dipegang oleh pembangkang, okey. Kerajaan pusat dipegang oleh kerajaan pusat lah yang memenangi keseluruhan pilihan raya tersebut kan. So berlaku dekat situlah kepincangan, contohnya peruntukan yang diberikan dan sebagainya. Baik, so ruang, bandar dan desa, okey, ada jurang dekat situ. Okey, so media. Ada sebagai tempat yang kalaulah YB dia menang, maka akan majulah tempat tu. Tapi kalau YB dia kalah ataupun YB dia pembangkang sebagai contoh, maka peruntukan yang diberikan pun tidak sama seperti mana pihak yang menang. Kan? So itu adalah punca ataupun defisit sosial, ruang-ruang defisit sosial yang mungkin berlaku. Baik, media. Okey, media. Baik. So media ni seperti mana yang kita sedia maklum lah kan, yang mana saya sebutkan tadi lah. Okey, so kesepaduan sosial dalam aspek politik federalism. Okey, so politik pembangkang membentuk Pakatan Harapan sebelum ni. Tengok kat situ kan, gambar belah kiri dan juga gambar belah kanan. Okey, so ini semua adalah kesepaduan sosial yang mana dia merupakan aspek politik lah. Okey, bagaimana nak wujudkan kesepaduan sosial dalam aspek politik federalism ini, iaitu menyatukan semua parti politik yang berbeza. Okey, dan hasil penyatuan tersebut dia dapat menyatupadukan antara orang yang ataupun kumpulan parti yang berbeza antara satu sama lain lah. Baik, so aspek bahasa sebagai contoh. Okey, bersatu dengan bahasa kan. So penguasaan bahasa Mandarin alasan untuk ambil pekerja Cina. Ini antara isu-isu yang mana dia ada detik kesatuan, dia ada juga detik perbezaan yang boleh wujud. So dalam aspek bahasa ni dia boleh disatukan, ada juga aspek yang boleh memecah belahkan. Kan? So bila kita faham betul-betul tuntutan bahasa dalam perlembagaan ini, bahasa Melayu khususnya, so sebenarnya tak timbullah isu-isu tentang keutamaan bahasa-bahasa lain dalam negara Malaysia ini sebenarnya. Ya. Baik, walau bagaimanapun kita tidak menafikan bahasa-bahasa yang lain yang bukan menjadi bahasa rasmi dalam Malaysia ini, seperti contoh Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya kan. Jadi cumanya janganlah jadikan dia sebagai satu polemik. Okey. Jangan jadi dia sebagai polemik. Okey. So kalau kita perhatikan isu polarisasi kan. So itu pun satu benda yang menjadi satu masalah yang besarlah. Okey. Okey, aspek etnisiti kita tengok so sebenarnya masing-masing etnisiti ni kekitaan So semangat kekitaan dalam budaya dan sebagainya lah. Okey. So
Kita tengoklah, henti main isu polarisasi perkauman, politik berlebihan. So masing-masing nak menegakkan pendapat, pegangan masing-masing sehingga menafikan perkara-perkara yang lain yang perlu diutamakan. Ya. Baik pelajar-pelajar sekalian, so ini antara contoh sebenarnya sosial dalam aspek agama. Okey. Yang mana kalau kita perhatikan kepelbagaian dalam agama yang wujud dalam negara kita ini, sepatutnya dia boleh mewujudkan kepelbagaian yang diiktiraf bersama, kan? Tetapi perkara-perkara ni bila tidak difahami dengan baik dan masing-masing bersikap orang kata ego, ethnocentrism tadi tu, so yang berlaku adalah perpecahan dan juga aspek perkauman dan sebagainya. Itu yang kita tak nak sebenarnya, kan? Baik. So ini yang disebut sebagai defisit sosial itu. Okey. Sebenarnya agama boleh dijadikan komponen penyatu paduan, kan? Tetapi bila disalah erti ataupun tidak difahami oleh sebahagian penganut masing-masing, maka dia boleh menjadi sebagai punca kepada defisit sosial tadi. Okey, baik. So kita tengok kat situ. Okey. Makanan pelbagai kaum di bawah satu bumbung, eratkan perpaduan. Kan? So ini antara komponen yang boleh dijadikan sebagai elemen kepada perpaduan sebenarnya. Cumanya kalau kamu perhatikan, ada pula kan yang di Penang ni dia ada nasi kandar hunter kamu tahu kat dalam Facebook kan. So ada juga dalam tu yang orang bergaduh dengan sebab memenangkan mana yang betul, mana satu yang betul nasi kandar yang sebenar kan. Itu pun satu hal juga kan. Patutnya dia jadi satu orang kata medium perpaduan, tetapi jadi pula medium perpecahan dalam tu kan. So sama jugalah macam apa Semahi kan. Semahi ni suami masak apa hari ni kan. So page Facebook yang agak aktif juga kan, sehingga kan ada menteri dalam tu pun, menteri pun berada dalam tu kan. Bagi saya tu satu medium yang bagus untuk diwujudkan. Sebab apa? Semua orang berkumpul dalam tu dan mewujudkan kesatu paduan. So ada India, ada China, masing-masing membawa pengalaman dan cara masing-masing, dan semua yang berbeza dalam kepelbagaian itu mengiktiraf kepelbagaian masing-masing. Baik pelajar-pelajar sekalian. So kita sebenarnya kita kena jadi begitulah. Kita sebagai ejen penyatu paduan, bukanlah kita ni ejen perpecahan. Ya. Baik. Kalaulah ada sebarang ketidakpuasan hati dan sebagainya, gunakan saluran yang betul. Okey, sebab bila kita menggunakan saluran yang betul, ia akan dapat menghindarkan defisit sosial, okey, ataupun perpecahan. Baik. So kalau kita tengok yang seterusnya kalau kita perhatikan penyatu paduan, iaitu motivasi yang ketiga. Bila kita dah biasa dengan suasana aman damai dan sebagainya, okey, motivasi itu terus membawa kepada motivasi yang berikutnya, iaitu usaha yang berterusan. So kita akan kekal untuk meneruskan usaha supaya terus kekal kita punya kesepaduan tersebut, okey, sehingga ke peringkat yang berikutnya. Baik pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, kita tengok kat situ Penyatu paduan ialah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan kepada tawar-menawar, perundingan dan mediasi. So semua ni adalah tawar-menawar, perundingan dan mediasi ni adalah instrumen yang mana dia adalah instrumen untuk mengekalkan penyatu paduan itu.
ataupun usaha penyatu paduan tersebut. Baik. So kita tengok kat sini. Ini adalah teras utama indeks perpaduan nasional. Okey, IPNAS itu. So perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Kita tengok kalau kita perhatikan kat sini, okey, diidamkan, dicapai dan diusahakan. Kita berada dalam fasa perbincangan yang ketiga ini sekarang ni. So kalau kita perhatikan detik perpaduan, okey. So detik perpaduan telah lebih diutamakan ataupun lebih banyak berbanding detik perbezaan. Okey. So detik perbezaan ni kalau kita perhatikan, inilah yang perkara-perkara yang kemungkinan, okey, detik perbezaan ataupun defisit sosial. Okey, kalau kita perhatikan, kamu boleh tengok kat saya punya mouse tu. Okey, ini adalah perkara-perkara yang memungkinkan berlaku defisit sosial ataupun detik perbezaan tersebut. Okey. Cumanya bagaimana kita nak berhadapan ataupun menjadikan perkara ataupun elemen-elemen ini sebagai detik perpaduan. Okey, detik perpaduan. Bagaimana cara dia kan? So macam mana saya sebut kepada pelajar-pelajar yang saya kasih tadi, kita perlu ada ilmu dan juga kefahaman. Okey, kita kena faham background sejarah kita. Kita kena faham bahawa kita memang nak kepada perpaduan. Dan kita dah melalui proses perpaduan selama ini. Dan kita nak usahakan supaya penyatu paduan ini terus berkekalan. So kita sendirilah kena ubah. Kalau isu-isu etnik, isu agama, isu kelas sosial, isu pendidikan ini kalau kita membawa dia kepada detik perbezaan ataupun defisit sosial, maka dia akan berlaku keruntuhan dari sudut penyatu paduan itu. Tapi kalau kita faham dengan baik dan kita usaha menjadikan perkara-perkara yang saya sebut sebentar tadi, ethnicity, gender dan sebagainya itu sebagai satu alat untuk kita bersatu padu, maka dia akan terus mengekalkan proses usaha penyatu paduan tersebut. Baik. So kita tengok So etnik, hubungan sosial rentas etnik. Okey. Hubungan sosial rentas etnik. Okey. So melalui takbir urus pembangunan ini, so dia akan mewujudkan penyatu paduan. Okey. Baik, kita tengok sedikit huraian, mungkin ada dalam kerangka ini mungkin ada persoalan dan sebagainya. So kalau kita perhatikan hubungan sosial rentas etnik ini, dia adalah satu hubungan yang mana bila kita bersama dengan etnik-etnik yang lain, kita tetap boleh berbincang dan duduk bersama. Kita akan mewujudkan detik perpaduan bersama-sama dengan etnik yang berbeza. Inilah dimaksudkan dengan hubungan sosial rentas etnik. Okey. So semua ini kalau kita perhatikan tahap keetnikan, batas keetnikan ini memang wujud sebenarnya. Cumanya perlu kepada proses tawar-menawar, toleransi dan sebagainya. Tanpa ada proses tawar-menawar, perundingan, mediasi ini, maka dia akan menyebabkan berlaku detik perbezaan. Ya. Baiklah pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Takbir urus dan pembangunan ini dia memainkan peranan penting lah. So macam wujudnya IPNAS tadi tu. Okey. So IPNAS akan terus memantau proses perpaduan nasional ini. Okey, melalui teras utama yang berada di hadapan pelajar-pelajar sekalian ini. So kita sebagai rakyat Malaysia, pelajar-pelajar sekalian, please jadikan detik perpaduan itu sebagai satu kita punya asas utama, yang mana setiap perkara carilah detik perpaduan di situ. Wujudkan detik perpaduan di situ. Hindarilah detik perbezaan dan hindarilah defisit sosial ini, yang mana kekurangan, jurang, ketidakstabilan ini sekiranya berlaku, maka dia akan membawa satu impak yang negatif
seperti mana yang berlaku di Sri Lanka sebagai contoh. So muflis, okey. So kita takut berlaku begitu sebenarnya. Okey, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Taala memelihara keamanan, kestabilan. Ada satu doa yang bagus dalam surah Al-Baqarah, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Okey. So itulah doa Nabi Ibrahim seingat saya. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Apa maksud dia? Tak kala Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya kan, rabbi ij'al hadha baladan amina, jadikanlah bumi ini kan, hadha baladan, negeri ini, amina, aman, tentram, warzuq ahlahu minats thamarat, berilah mereka ini rezekikanlah mereka dengan tanam-tanaman. Okey, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dalam kalangan mereka, okey, pada hari akhirat, okey, kepada engkau dan juga pada hari akhirat. Okey, dan juga kita jadikan doa pada Allah supaya Allah Taala jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara kita sebagai satu negara yang baik dan juga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi inilah peranan kita sebagai seorang Muslim sebenarnya. Dan seandainya ada dalam kalangan non-Muslim yang mungkin mendengar rakaman kelas ini, so mereka boleh berdoa dengan cara masing-masing lah. Baik. So inilah Trust Utama Indeks Perpaduan Nasional 2018. Dan kita mengharapkan dengan trust ini dia dapat menjadi satu asas kefahaman yang jelas kepada kita semua dalam mencapai proses penyatu paduan. Okey, kita kena jayakan usaha penyatu paduan ini dan kita hindarkan detik perbezaan dan juga defisit sosial. Baik pelajar-pelajar yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Selesai sudah kita punya kelas kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan teruskan pada perbincangan berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.